Nabi lah kan. Sifat solat Nabi, sifat doa Nabi, angkat tangan macam mana? Saya tak pasti. Tapi ustaz-ustaz yang faqih ni, kalau tak pasti juga, mungkin itu telah mencetuskan satu idea bagaimanakah cara kita menadah tangan yang sebenar-benarnya. Kan banyak orang kan, kalau saya tengok tu berbagai-bagai pattern. Macam ni, macam ni, macam ni. Kan, macam mana yang macam ni, macam ni dan sebagainya. Jadi itu pun satu sebenarnya boleh menimbulkan satu cetusan untuk kita menulis dan untuk menyelesaikan suatu masalah yang masyarakat kadang-kadang boleh tanya kita, Ustaz, macam mana angkat tangan yang sebenar ketika berdoa? Daripada pertanyaan audien kita sebenarnya membawa kita untuk menjelajah, mengkaji dan akhirnya elok kita tulis untuk paparan masyarakat. Saya ingat dalam hal ini Jabatan Mufti Wilayah Persekutuan ada websitenya tentang irsyad hukum dan sebagainya, cukup cantik. Sebarang persoalan yang mungkin ditanya kepada Jabatan Mufti Wilayah itu diminta oleh sekumpulan pengkaji untuk mencari jawapannya dan ditulis dan disebarkan kepada masyarakat. Lagi satu orang tengok tangan dia kata nombor apa ni? Itu pun ada kepercayaan dia juga kan. 18 campur 81 99. Betul ke? 99 nama Allah kat tangan kita kan? Itu pun ada juga kepercayaan. Bolehkah kita percaya ya? Yang seperti itu. Ini tangan. Kadang-kadang kita pergi ke website, kita pergi ke Facebook, kita dapat benda-benda yang bersifat begini. Daripada Facebook pun dapat satu gambar dan sebagainya, kita ada idea untuk menulis. Saya dapat gambar ni, saya tulis artikel ni. Mengatur langkah ke alam barzah. Idea daripada apa yang kita baca, apa yang kita lihat dalam masyarakat dan sebagainya, tazkirah kabarnya, kita lanjutkan menulis dalam majalah dan sebagainya. Nak ceritanya ialah kita duk rasa macam aku suatu hari nak ke sana kan, untuk cerita bapak mati ni, ke sana macam mana kita nak mengatur langkah. Baca hamka dalam tasawuf moden, dia kata orang yang rasa takut nak pergi sana sebenarnya orang yang ada masalah. Sebenarnya orang yang takut mati itu ada masalah. Orang yang nak pergi sana dan dia tak takut, sebenarnya orang tu yang tak ada masalah. Kita pun baca dapat maklumat tersebut, kita kupaskan kembali. Orang yang tak bersedia nak mati ni sebenarnya dia ada sabtirah dalam diri dia kan? Sebenarnya memang kita nak ke sana. Hidup di dunia ni meletihkan, banyak tanggungjawab dan sebagainya. Ke sana itu kalau kita duduk dalam rawdah Riyadhul Jannah, semua. Yang kita takutnya duduk dalam Ufratul Min. Yang itu yang kita tak bersedia tu. So tengok balik. Yang itu yang lahir mengatur langkah ke alam barzah. Ya doa Nabi Nabi lah. Okey. Ini kan. Tengok muka orang pun boleh dapat idea untuk menulis. Kan? Tengok muka saya, last kali tu mungkin nak tulis tentang pasal daya ni, nak tulis macam mana semangat penulisan. Ambillah idea saya sendiri pun. Kan? Macam mana guru takmir perlu menulis. Tengok gambar pemimpin kita kan. Asal ada budak dia tulis. Ada. Kan? Ada. Kan? Tengok muka Ustaz Kazim. Ada benda nak tulis. Contoh apa? Bagaimana jenaka ke dalam penyampaian. Jenaka berlebihan, dia tak berlebihan sangat. Ada orang ni kadang dia ceramah ni, orang tak kering kursi. Kan? Poin kita tak tahu nak cari tahu mana. Ada juga poin kita penuh dengan sulaman-sulaman jenaka itu terlebih sangat. Balik-balik lah kan dia dapat apa aku dapat. Seronok tengah, tapi rasa macam dapat apa, tak dapat apa sangat. Itu pun kena jaga elok. Mungkin sejauh mana ada orang buat tesis senang ni, sejauh mana jenaka lawak itu boleh selikan dalam apa ni, selikan dalam penyampaian ceramah. Saya tak payahlah nak tanya seorang-seorang. Bila sesuai menulis, kalau saya waktu pagi masing-masing macam tadi kan, yang typewriter tu buat malam. So kita tengok diri kita jenis morning nurse ke evening nurse ke. Ya.
Ada orang waktu malam tu dia fresh, anak-anak dah tidur apa semua, tu dia payah nak tidur, waktu tu dia menulis. Kan saya tak boleh, supaya syok tu mengantuk. Kan, tidur dulu, bangun awal, nulis. Masing-masing tentukan masa yang masing-masing. Yang pentingnya kita ada keazaman, kita ada lintasan niat, kita ada semangat, kita ada ketekunan, dan kita memang nak penjarakan sedikit masa yang Allah anugerahkan kepada kita untuk kita menghasilkan penulisan. Tips menulis, rancang menulis antara minat dan komited. Pastikan komited. Komited dulu. Sebab minat ini hanya kita buat bila kita ada masa. Bila kita tak ada masa, kita tinggal. Tetapi kalau kita seorang yang memberi komitmen, kita akan pastikan kita ada masa setiap hari. Menulis jangan kerana minat, tetapi pastikan kerana kita memberi komitmen yang sepatutnya. Kenal pasti sasaran buku ataupun artikel, pastikan tajuk catchy dan sebagainya. Create networking dengan editor. Kalau tuan-tuan dan perempuan lama-lama dah menulis kan, dah hantar artikel, sekali hantar tak terbit, jangan kecewa. Teruskan menulis. Akhirnya sampai satu masa dengan bimbingan orang-orang yang tertentu, kita dapat masuk dan akhirnya editor akan kenal kita. Makin banyak kita menulis, satu hari nanti dia tak ada artikel, bukan kita hantar, dia hubungi kita, dia minta kita tolong tuliskan isu ni, boleh tak? Sampai keadaan tu kita dah ada networking yang erat dengan editor majalah, editor akhbar dan sebagainya. Tips hamka dia kata apa? Jelas dengan tujuan menulis dan tetapkan pendirian, jangan berlengah dan mulakan menulis. Membaca dan menulis bergerak serentak. Jangan kita baca tak tulis. Bulan sekali kita lupa dah apa yang kita baca. Baca, tulis. Ada idea, tulis. Usah berhenti memperbaiki dan menambah mengembangkan karya. Dia bersifat tikrar, ulang. Kita buka dapat type 3 perenggan, tu nak buka balik, jangan tunggu perenggan keempat, kita baca balik perenggan pertama, perenggan kedua, perenggan ketiga, ulang balik supaya kita tahu idea itu berakhir di mana, dan kita sambung perenggan yang keempat itu dengan kesinambungan idea yang ada bertautan. Akhirnya memang makan masa, tetapi sebenarnya kita dah baca edit dan tambah. Baca, edit, tambah. Baca, edit, tambah. Jadi artikel kita akhirnya nanti jadi artikel yang baik dan boleh diterima oleh editor. Yang ini walaupun nampak macam mudah, tetapi sebenarnya dengan kerja dan sebagainya susah juga nak hasilkan. Saya pernah buat tapi tak berjaya. 1000 patah perkataan sehari, 60 hari boleh selesaikan satu buku sebenarnya. Tapi susah juga nak dapat 1000 patah perkataan untuk kita menggarap. Sebab itu bagi saya tak perlulah orang kata apa very ambitious, tetapi sekadar ingat bahawa apa yang kita prepare, tulislah dalam catatan di mana-mana, dalam buku log dan sebagainya. Ustaz Imran tolong buat undi sikit, ada 3 tadi ya. Saya nak ambil. Buat dah okey. Last teknik ubah sesuai karya orang lain. Bukanlah kita ciplak dah, tetapi sebenarnya bila kita nak menulis satu-satu artikel, katakan tentang falsafah wuduk tadi, kita tulis dah tajuk kita falsafah wuduk, nama kita dan sebagainya. Kita tak tahu nak bermula daripada mana. Kan sekarang ni mudah. Kan bahan-bahan artikel yang pernah ditulis tentang hal tersebut dalam Metro, dalam Berita Harian, just kita search, kita cari dulu, kita kumpul 2-3 artikel dan kita baca ke semua. Itu salah satu. Dan daripada situ kita akan dapat idea dan kita boleh menggarap perenggan pertama. Kalau kita tak boleh menggarap perenggan pertama pun, kita ambil perenggan pertama daripada mana-mana artikel 3 tadi yang kita rasa sesuai, kita letak dekat atas dan kita bermula dengan cara kita mengedit dan mengubah suat ayat-ayat tersebut. Yang sebaik-baiknya ialah kita tak buat gitu. Yang sebaik-baiknya kita baca, kita tulis perenggan kita sendiri,
Tapi kalau terlalu sukar, letak dulu, kita edit bawah. Ini yang saya biasa buat dengan guru takmir perak. Kita buat latihan sikit kan, kita suruh pause buat. Jadi hasilnya ialah kita menggunakan idea ataupun laras bahasa orang lain tetapi dengan cara kita sendiri. Itu bagi orang yang susah nak menulis lah di peringkat permukaan. Akhirnya nanti kita akan dapat artikel kita sendiri dengan cara adaptasi. Tapi seelok-eloknya ialah kita baca 3 artikel itu, letak tepi, buka Word baru dan terus kita tulis. Saya ingat sekadar itu yang saya ingin sampaikan kepada tuan-tuan sekalian. Masa mencumburai kita tinggal lebih 5 minit. Saya buka lah kalau boleh ada sesi Q&A. Kalau tuan-tuan dan puan-puan ingin bertanya, memberi pandangan dan sebagainya tentang kepentingan penulisan dalam Islam. Semua setuju kan? Penting tak? Penting. Di samping kita ceramah, penting untuk kita ikat ilmu itu dengan penulisan supaya dia lebih bermanfaat untuk masa depan kita, bukan di dunia tetapi turut melangkaui masa depan kita sewaktu kita berada di alam. Sekadar itu, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalau ada nak bagi pandangan, pendapat